Assalamualaikum dan hai guys, kembali ke Cikgu Azim Tutor. Hari ini kita akan go through Form 5 bab 2 iaitu rekod tak lengkap. Rekod tak lengkap, okey. Dan mana-mana student yang berminat lagi video panjang macam ni boleh keep subscribe kita punya group private dan kita akan bagi video-video panjang macam ni lah, dan kamu boleh belajar, kamu boleh tanya soalan dan kita akan go through soalan, okey semua. Alright, so jom teruskan. Okey, Cikgu Azim Tutor. Bab 2, hari ini kita akan go through bab 2 rekod tak lengkap bahagian 1. Okey. So sebab kita akan go through satu-satu okey. Kita ambil highlighter. Sebab-sebab perniagaan tidak lengkap, rekod tak lengkap. Urus niaga tidak direkod dengan sistem cacatan bergu, iaitu sistem cacatan bergu ialah satu debit satu kredit, okey. Jadi tak guna sistem cacatan bergu, jadi dia akan jadi rekod tak lengkap. Nombor 2, sistem penyimpanan dokumen perniagaan tidak sistematik, secara tidak sistematik lah. Jadi dia akan menyebabkan rekod tak lengkap. Keciciran, yang ketiga, keciciran kehilangan atau kemusnahan rekod perakaunan. Jadi disebabkan dia rekod dengan tak betul, dengan tak kemas, hilang, tak sistematik, jadi akan terjadinya rekod tak lengkap. Seterusnya, implikasi ataupun akibat daripada rekod tak lengkap. Imbangan duga tidak dapat disediakan. Kita dapat buat imbangan duga. Imbangan duga ni ialah kita kumpulkan semua akaun aset, akaun liability, akaun hasil, akaun belanja, akaun modal, akaun ambilan dalam satu tempat dipanggil imbangan duga. Jadi kita tak dapat sediakan lah sebab kita tak ada, rekod kita tak lengkap. Nombor 2 ialah kesilapan cacatan akaun sukar dikesan. Nombor ketiga ialah akaun perdagangan untung rugi sukar disediakan. Akaun perdagangan untung rugi ialah untuk kita tahu untung atau rugi perniagaan kita pada tahun itu. Jadi kita tak boleh nak buat lah sebab kita tak ada maklumat-maklumat tu, tak lengkap rekod kita. Okey. Kaedah menentukan untung atau rugi rekod tak lengkap. Kita ada dua kaedah, okey. Cikgu move ni. Rekod tak lengkap ada dua kaedah. Satu ialah kaedah, kita panggil dia kaedah perbandingan. Yang kedua ialah kaedah analisis. Hari ni dalam video ni kita akan go through kaedah perbandingan terlebih dahulu, okey. Bagi kamu faham betul-betul. Mana-mana tak faham boleh tanya dalam grup, kita akan jawab. Cikgu akan jawab dengan seboleh ya. Seterusnya, okey, kita akan go through dulu. Kaedah menentukan untung atau rugi rekod tak lengkap, iaitu tadi kita ada dua kaedah, kaedah perbandingan dengan kaedah analisis. Ni ialah sepintas lalu apa maksud dia, dan kita akan go through deep untuk video ni ialah kaedah perbandingan. Okey, kita go through dulu. Di bawah kaedah perbandingan, untung atau rugi bagi suatu tempoh perakaunan dapat ditentukan dengan membandingkan. Okey, jadi ikut kaedah perbandingan kita bandingkan dengan antara modal awal dengan modal akhir. Okey, jadi kita bandingkan antara modal awal dengan modal akhir. Jadi kaedah perbandingan ni kamu kena tahu macam mana nak cari modal awal dengan macam mana kamu nak cari modal akhir, dan kita akan go through sekejap lagi lah. Itu kaedah perbandingan simple. Kaedah perbandingan ni simple compare to kaedah analisis yang lebih complicated lah. Kaedah analisis, peniaga perlu menganalisis urus niaga untuk memperolehi butiran yang tertinggal seperti jualan, belian, belanja dan hasil. Jadi kaedah analisis ni agak panjang sebab kita perlu menganalisis, dia kata sini menganalisis urus niaga. Kita perlu menganalisis urus niaga untuk kita perolehi butiran yang tertinggal seperti jualan, belian, hasil dan belanja. Jadi soalan kaedah analisis agak panjang berbanding kaedah perbandingan yang agak simple. Okey, so video ni kita akan go through kaedah perbandingan. Kaedah perbandingan. Di bawah kaedah perbandingan, untung atau rugi perniagaan dapat bagi suatu tempoh perakaunan dapat ditentukan dengan membandingkan. Macam tadi ayat dia sama. Bandingkan modal akhir dengan modal awal. Okey, gunakan kaedah equity pemilik berdasarkan petikan. Okey, modal akhir sama dengan modal awal tambah untung bersih. Okey. Formula modal akhir, equity pemilik. Equity pemilik, cikgu terangkan sikit pasal equity pemilik. Equity pemilik ialah pergerakan modal, kita akan dapat modal akhir lah, iaitu pergerakan modal awal tambah suatu dan tolak suatu, dan kita akan dapat modal akhir. Jadi di sini ialah kita dapat modal akhir sama dengan modal awal tambah untung bersih. Ataupun kita boleh pecahkan lagi, iaitu modal akhir sama dengan modal awal kita tambah untung bersih atau tolak rugi bersih, tolak ambilan tambah modal tambahan. Jadi kita betulkan sikit. Jadi
untung bersih. Sekarang kita nak cari untung bersih. Okey, untung bersih. Jadi kita gunakan formula ekuiti pemilik juga, tapi kita pindahkan yang lain tu. Okey, macam tadi kita tengok yang tadi. Formula ni juga kita guna pakai formula ni. Modal akhir kan. Tapi kali ni kita nak cari untung bersih. Jadi yang lain semua pindah. Okey. Jadi untung bersih sama dengan modal akhir tolak modal awal. Modal awal tadi tambah, pindah sana, jadi tolak modal awal. Modal tambahan tadi tambah, pindah sana, jadi tolak modal tambahan ambilan. Tolak pindah sana, jadi tambah ambilan. Jika hasilnya positif ialah untung bersih. Jika hasil kat sini negatif ialah rugi bersih. Kita dapat. Jadi untuk kita tahu semua ni, kita perlu cari modal akhir dan modal awal terlebih dahulu untuk kita mendapatkan untung atau rugi bersih. Ini yang pentingnya, modal akhir dengan modal awal. Sebabnya kita nak cari ni macam mana kan. Kalau modal tambahan ni biasanya dia dah bagi jumlah dia, ambilan pun dia dah bagi jumlah dia. Jadi formula untuk cari modal awal sama dengan aset awal tolak liability awal. Jadi baki aset awal tolak liability awal, simple je. Sama juga dengan formula modal akhir, iaitu tapi kali ni ialah aset akhir kita baki aset akhir kita tolak baki liability akhir kita, simple je. Dan kita akan dapat modal akhir. Ini kamu perlu mahir iaitu modal awal dengan modal akhir. Itu saja. Okey, so kita akan kita nak concludekan kita belajar hari ni. Hari ni kita belajar ialah tentang rekod tak lengkap kaedah perbandingan, iaitu kita bandingkan antara modal akhir dan modal awal untuk kita cari untung atau rugi bersih. Dan yang paling penting ialah kamu ingat macam mana nak cari modal awal atau modal akhir, iaitu modal awal ialah aset awal tolak liability awal, dan modal akhir ialah aset akhir tolak liability akhir. Pakai formula ekuiti pemilik, iaitu ekuiti pemilik ialah pergerakan modal awal dan kita akan dapat modal akhir. Jadi formula dia ialah modal akhir sama dengan modal awal tambah untung bersih atau tolak rugi bersih tolak ambilan tambah modal tambahan. Jadi kita pindahkan yang lain tu sebab kita nak cari untung atau rugi bersih pakai formula ni. Jadi untung atau rugi bersih sama dengan modal akhir tolak modal awal tambah ambilan tolak modal tambahan, dan kita akan dapat untung atau rugi bersih. So hari ni ialah kita belajar rekod tak lengkap kaedah perbandingan. Itu saja daripada ni. Teruskan dengan Cikgu Azim Tutor dan kita akan pergi lebih deep pada video seterusnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.